السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سورة التوبة ayat 119 insyaallah taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu berada bersama-sama orang-orang yang benar. Tidakkah patut bagi penduduk Madinah dan orang-orang yang di sekeliling mereka dari orang-orang Arab ketinggalan daripada turut berperang sama Rasulullah, dan tidak patut mereka mengasihi diri mereka sendiri dengan tidak menghiraukan Rasulullah. Yang demikian kerana sesungguhnya tiap-tiap kali mereka merasai dahaga dan merasai penat lelah dan merasai lapar dalam perjuangan pada jalan Allah, dan tiap-tiap kali mereka menjejak di tempat yang menimbulkan kemarahan orang-orang kafir, dan juga tiap-tiap kali mereka menderita sesuatu yang mencederakan dari pihak musuh, melainkan semuanya itu ditulis bagi mereka pahala amal yang soleh. Sesungguhnya Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Allah. โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายคุณจงเกรงต่ออัลเลาะห์เถิดและจงอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่พูดจริง ไม่
จะมีหลังให้กับรอซูลของอัลเลาะห์และไม่สมควรที่เขาเหล่านั้นจะห่วงชีวิตของพวกเขามากกว่าชีวิตของพระองค์อัลเลาะห์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลั ทั้ ม งนี้เนื่องจากความกระหายน้ำก็ดีความทุกข์ยากก็ดีและความหิวโหยก็ดีเพื่อองค์การของอัลเลาะห์นั้นจะไม่ประสบแก่พวกเขาและไม่ว่าพวกเขาจะเหยียบย่างไปหน้าที่ใดที่ทำให้พวกปฏิเสธศรัทธารีบโกรธก็ตามและพวกเขาจะไม่ได้รับอันตรายจากศัตรูนอกจากการงานที่ดีจะถูกจารึกไว้แล้วสำหรับพวกเขาและสำหรับพวกเขาเพราะสิ่งนั้นแท้จริงอัลเลาะห์จะไม่ทรงให้กำลังของผู้กระทำความดีต้องสูญสิ้นไปเป็นอันขาด الله أكبر استغفر الله العظيم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله بنعمة الإسلام والإيمان الحمد لله بنعمة القرآن وبنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله والشكر لله Alhamdulillah. Dua keratan ayat dalam surah At-Taubah, ayat 119 dan juga ayat 120. Dapat kita membaca mendengar dengan tadabbur di hadapan Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui melihat apa saja bacaan kita dan juga kita. Ialah Allah yang senantiasa bersama kita apabila kita bersama dengan ayat-ayat Dia, cahaya Dia, hidayah Dia, keampunan Dia, rahmat Dia. Dan Dialah akan membalas ganjaran pahala yang begitu besar dan juga yang begitu banyak. Ialah Allah yang senantiasa bersama kita menambah rahmah, maghfirah, barakah, hidayah, taufiq, nurun, iman, ilmu dan amal salih, serta beri kekuatan yang begitu tegas supaya kami dapat melawan dan mengatasi, mengalah nafsu ammaratun bisu' dan juga syaitanir rajim yang menjadi seteru, menjadi musuh, waswas, mengganggu dalam hidup harian kami. Dan berilah kekuatan kepada kami supaya kami dapat mempelajari, mendengar tadabbur, membaca ayat-ayat kamu setiap pagi selepas solat subahi secara berjamaah di masjid. Dan berilah kekuatan, kesihatan, sekatan, kesembuhan daripada segala penyakit zahir batin dari sekalian kita. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Masih lagi kita bersama dengan klip atau cerita sahabat dan peperangan Badar, peperangan Tabuk yang menjadi akhir perang Tabuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga bersama dengan sahabat dia radhiyallahu anhu warḍah. Benarnya dengan kerana mereka itulah benar, maka turunlah ayat ini kepada tiga orang sahabat yang terkenal dengan Ka'b bin Malik dan juga Murarah bin Rabi'ah dan juga Hilal ibnu Umayyah.
Pada pagi ini setelah tu royak cerita dah tentang kebenaran sahabat-sahabat dia, lalu itulah tu panggil orang beriman sebagai panggilan yang begitu comel, indah sekali. Katanya, ya ayyuhallazina amanu, subhanallah, wahai orang-orang yang beriman. Panggil kepada orang beriman. Maka ayat ni orang beriman yang boleh terima ni. Orang yang tidak boleh beriman, iman yang lemah, yang nak masuk tak perlu ayat ni. Mungkin senang tak lah. Benar-benar orang beriman yang boleh terima ayat-ayat seperti lagu ni sebagai panggilan Tuhan. Semua yang ada dalam Quran. Kalau orang iman yang lemah, yang nak terima tak boleh. Lebih bahagia yang tidak ada iman. Wal'ayazubillah. Dan kita berharap semoga kita termasuk dalam golongan yang beriman kepada Allah sebagai iman yang begitu yakinnya. A'tina imanan wa yaqinan ya Allah. Berilah iman pada kami menjadi iman yang yakin, bukan iman sebagai iman taraddud, waswah, adakah benar, adakah betul. Maka bila Tuhan panggil, kita terimalah suruh Tuhan. Terima suruh Tuhan, ya Allah, kami dengar, kami patuh, kami tunduk, kami taat. Itu di antara suruhan Allah dan panggilan Allah kepada seorang iman. Maka kita selaku ibu iman terimalah. Katanya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, hendaklah kamu takut kepada Allah. So takut dia, tak ada lain kali. Takut Tuhan di sini gak kebanyakan ulama gak buatlah apa saja Tuhan suruh dan tinggallah apa saja Tuhan larang. Tuhan suruh walaupun benda tu berasa berat, walaupun benda tu berasa pahat, pedah, penat, lelah, gapo semua tu kita buat. Fattaqullaha mastata'tum. Dan juga tinggal tahu benda-benda Tuhan larang walaupun benda tu terus cocok dengan hati kita, seronok dengan kita, tapi ini adalah larang Tuhan, maka kita tinggal, kita tahu, kita tak peduli. Jangan menjadi daripada seorang yang Nabi sebut dalam hadis dia, umat Islam di akhir zaman mereka pergi Islam adalah sepertinya pergi baru. Pergi Islam sepertinya pergi baru sama mana, nak dekat sama mana, nak lama sama mana. Tiba-tiba pergi start, bawa panah tahu. Itu nak pergi semula tu kurang mikir. Tiba-tiba pergi pula. Pergi start tu tak sampai minit tahu. Nauzubillah min zalik. Kita yang jadi seperti lagu itulah. Sebab itulah ittaqullah. Anaklah takut kamu kepada Allah. Bermakna takut kepada Tuhan di sini bermakna jangan kita tu menjadi seorang yang dusta. Usahalah jadi orang yang benar. Sama ada kecek pe kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, apa saja menjadilah seorang yang benar. Jangan menjadi seorang yang berdusta. Seperti mana munafiqun, apa puluh orang bawa Nabi kelip daripada perang Tabuk pakak main duk merayu, gaya alasan dia gitu gini sebab tak terbit perang Tabuk. Akan tetapi tiga orang sahabat ini adalah mereka orang yang benar. Takutlah kepada Allah, jangan yang menjadi orang yang berdusta. Dan wa kunu ma'as sadiqin, hendaklah kamu berada bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Pesan kepada orang beriman, suruh bersama dengan orang benar. Chung yu kieng kang, chung yu klai chit kap kunti sacatam deh, benar deh. Duduk dengan orang benar. Jangan duduk dengan fok je masih mengarut munafiqun wal a'yazubillah. Duduklah dengan Rasulullah, kata ahli tafsir. Bersamalah orang benar iaitu Rasulullah dan juga muhajirin wal ansar, sahabat dia radhiyallahu anhum wa arda. Duduk dengan dia ni. Kunu ma'as sadiqin. Sebab satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi, Nabi kata, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr.
ma zala rajulun apa ni ma zala rajulun yakdzibu wa yataharrar al-kadhib hatta kataballahu as-sidqa atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata wajib kata kamu tu anaklah menjadi seorang yang benar, kecek benar. Sebab benar ni benar kebaikan yang kamu kecek benar ni adalah membawa kepada kamu tu dapat masuk syurga Allah. Al-birru yahdi ilal jannah. Akan tetapi seorang itu yang senantiasa duk kecek benar-benar semua siapa dia tu benar, maka dia tu tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang benar. Sebab tu dia selalu dah cakang selalu dah yang ni dia benar sungguh. Bantuk selalu dah. Dan iyyakum al-kadzib. Hindarilah, jaga-jagalah, bingat-bingatlah jangan kecek bahaum. Sebab bahaum ni yahdi ilal fujur, akan pimpin kamu, bawa kamu kepada kecelakaan, kemusnahan. Fujur ni kejahatan. Apabila jahat dah, celaka dah, yahdi ilal nar. Allah bawa kamu, pimpin kamu kepada api neraka, wal-ayazubillah. Dan senantiasalah seorang lelaki itu duk kecek bahaum dan senantiasa bahaum semua. Bila dia bahaum dah, maka Tuhan tulis dia lah menjadi seorang yang mendusta. Bahaum tak dia nak kecek malak dah. Mula paling, mula tonten nak kecek bahaum. Auzubillah, sebab sudah tercatat di sisi Allah dia adalah orang yang pendusta, bahaum dalam hidup hari dia. Auzubillah min zalik. Terkena kadang-kadang dia tu sudah percaya ya bahaum saja kecek tu. Salah dah tu. Jaga-jaga dengan masalah kecek bahaum. Sebab bahaum bawa kepada kecelakaan, kejahatan. Bila jahat, celaka dah, bawa kita kepada neraka. Kecek bahaum semua, senantiasa bahaum, maka dia tu tertulislah, tercatat di sisi Allah orang yang bahaum, yang mendusta dalam hidup harian. Auzubillah min zalik. Sebab itulah dia kata sini, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah dan wa kunu ma'as sadiqin, bersama dengan orang yang benar, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat dia radhiyallahu anhum wa radhiyallahu. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. Ini Tuhan khitab wayak kepada kita selaku orang beriman juga. Masa Nabi SAW tak sepatutlah atau tidaklah patut, tak layak mesumkun yang ying bagi orang yang duduk di Madinah tu. Dan juga waman haulaha minal Arab, dan juga orang yang keliling Madinah tu daripada golongan puak Arab. Arab ni orang kampung lah. Madinah ni orang bandar. Tak sepatut orang duduk di Madinah dan juga orang duduk kampung-kampung keliling Madinah tu daripada orang Arab ayatakhallafu an Rasulillah, iaitu mereka ketinggalan daripada turut berperang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak turut perintah Rasulullah, tinggal arahai Rasulullah, kamsang Rasulullah, mai sumkun yang jing. Kita orang beriman ni kena bersama dengan Rasulullah, bersama dengan Nabi, jangan menyalahi Nabi. Orang ahli Madinah dan orang keliling kala Madinah, iaitu orang kampung. Goyak cerita kisah masa Nabi ni, tapi masuk kita di hari ni. Kita bermakna kena bersama dengan Rasulullah, kena bela Nabi, kena jaga Nabi, kena tolong Nabi. Kalau kita lah ni kena tolong, kena bela, kena jaga pemimpin. Jangan menyalahi kamsang pemimpin selama mana kamsang dia itu adalah dari Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat dia menyalahi, jangan turut Tapi selama mana dia tu taat patuh kepada Allah, kamsang dia tu adalah jangan sama sekali an yatakharrafu, menyalahi. Kata apa? Ketinggalan, takmid berdali, tak padu dan sebagainya. Dan wala yarghabu bi anfusihim an nafsih,
Oh, janganlah sama sekali mutu kasih diri kamu lebih daripada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu tu mengasihi diri mereka sendiri dengan tidak mengherau Rasulullah pemimpin. Oh, banyak orang tak erti hang salah ni lagi ni. Tak turut pemimpin, tak taat kepada pemimpin. Banyak kita dah hari ni. Pemimpin yang tak berkenan ke ada apa, sebab kita tak ada pilih dak, kita ada berkenan dak. Ingat molek apabila jadi seorang pemimpin dah dikanak kita ramai, kita sekor dua yang kita tak berkenan, walaupun kita tak berkenan, diakad digapur dengan cara resmi dah, maka wajib patuh kita tu kena taat dia, jangan diraka. Besarlah kita taat pada pemimpin, supaya taat pada Rasulullah, taat kepada Allah. Siapa yang asa dia kepada pemimpin, tu dengar kata orang pemimpin, supaya tak dengar kata Rasulullah dan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Bahaya, tapi kita buat main-main ya di hari ini. Lalu itulah Allah sebut zalika bi annahum la yusibuhum zama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah. 3. Dah tambah lagi 2, 5 semua. ولا يطؤون موطعا يغيظ الكفار ولا ينال من عدو نيلا. 5 semua. Yang demikian kerana sesungguhnya tiap-tiap kali mereka merasai dahaga. Oh, pergi Tabuk ke itu ayat dengan siapa tulis apa ni urat leher mereka itu nak putus. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dahaga habis-habis dahaga tahu nak ayat panah yang begitu panah, ngerik sungguh, ngetik sungguh. Dan wala nasabun, dan merasai penat lelah. Tuhan sebut dahaga dulu sebelum daripada penat lelah. Jalan ni 700 kilo kan ni. Oh, tengah-tengah jalan tu habis-habis gamak. Setengah sahabat nak kelik. Dahaga ni lebih teruk daripada lapar lagi. Penat lagi, sebab itulah ulama kata Tuhan sebut dahaga dulu. Dahaga ni mati kadang-kadang. Aus orang mati. Lapar tu baru boleh duduk lagi. Penat lelah tu baru boleh duduk lagi. Tapi kalau dahaga ni tak lama pergi. Itulah nak atau dalam perang Tabuk tu adalah begitu dahsyat sungguh sahabat tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada setengah sahabat tu nak kelik je boleh. Tapi mereka masa lagi tetap iman dia, sebab masa tu tak ada orang munafik. Perang Tabuk tak ada orang munafik. Munafik tu cabut ekor dulu lagi dah. Tuk di Madinah ni. Tak semua perang Uhud ni Allah hampir 300 orang. Pak dia tu tubik perang daripada perang Uhud. Kelik Madinah. Subhanallah. Tapi perang Tabuk ni dak. Walaupun dahaga, walaupun penat lelah, wala makhmasatun fi sabilillah, atau merasa lapar dalam perjuangan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat molek orang Islam hidup kerja agama tu, kalau mu tu berasa dahaga, berasa penat lelah, berasa lapar pada jalan Tuhan, ingat molek. Gapo tu yang nak rayak selepas daripada ni. Dan wala yata'una mawti'an yaghizul kufar. Dan juga tiap-tiap kali mereka menjijak langkah di tempat yang menimbulkan kemarahan orang kafir. Oh, kawasan kafir pergi pasal dia dah nak serai masuk. Dan tempat dia ni bila kita jijak dah pak membuat dia tu nak murih. Tempat kita main duk serai dia. Satu dia panggil, mana kata tak molek lah bila kita pergi serai masuk, seperti mana berlaku Hamas kepada Fort Israel ni. Serai masuk kawasan dia, apa dia hari ni? Yang mengamuk tak putih-putih, kutik bunuh, kutik habis. Itu dia panggil wala yata'una mawti'an yaghizul kuffar. Apabila kita serai situ, menyebab dia tu mari kemarahan nak murid kita. Budak ni. Tu dia panggil. Ingat molek pergi mesti kena tepuh benar lagu ni. Perasaan orang kafir nak murid dan kita ya dak ada. Dan wala yanaluna min aduwin nailan. Wala yanaluna min aduwin nailan.
Dan juga tiap-tiap kali mereka menderita sesuatu yang mencederakan dari pihak musuh. Memanglah perih kadang-kadang, putus tangan, kadang-kadang putus kaki, kadang-kadang cedera, kena hirih situ, kena cikai situ. Allah, perih kan ni? Jihad pada jalan Allah bukan benda biasalah. Berapa tu yang sebut semua? La ilaha illallah. Yang pertama zama'un, yang kedua nasabun, yang ketiga makhmasatun, dan yang keempat yati'una mawti'an yaghizul kufar, dan yanaluna min aduwin naila. 5 semua ni saya kata la yusibuhum dah illa kutiba lahum bihi amalun salih. Insyaallah mereka semuanya itu ditulis bagi mereka pahala amal yang soleh, amal yang baik. Allah sebut amal yang baik selalu dah. Amal yang baik nah, 5 perkara ni bukan sekadar amal yang baik kita duk mengatiklah sejik saja dah. Bukan sekadar kita duk mai sejik, maya sejik. Banyak lagi amal soleh. Di antara banyak-banyak amal soleh, 5 perkara ni yang tu sebut. Wa khija agama Tuhan, para jalan Tuhan kena tepulah 5 perkara ni. Dan ini adalah dia kata illa kutiba lahum bihi amalun salih. Kecuali Allah Subhanahu wa taala ditulis baginya menjadi amalan yang baik. Masya-Allah. Dan Tuhan janji pula, royak sekali lagi pula, takut-takut hamba dia tu tak percaya atau tak yakin. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Tuhan tak akan sia-sia. Tuhan tak akan menjadi hilang amalan baik yang kita dah usaha, yang kita dah buat tu. Masya-Allah, innallah ta'kid. Sesungguhnya Tuhan tajing dan Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Hei orang yang berusaha buat benda baik tu, yang senantiasa nak buat baik tu, orang gapo semua harta dia, diri dia, tak ada lain tak bukan untuk buat kebaikan. Semua ni tak akan sia-sia. Subhanallahil azim. Sebab itulah sahabat masya-Allah dalam perang Tabuk mereka sungguh harta dia dan juga diri dia, nyawa dia untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ada perang ini sepertinya berlakunya seorang sahabat kita ngaji main kan, Ka'ab bin Malik tu, dia beli siap dah kenderaan dia untuk kuda dia 2 ekor untuk nak pergi, tapi kerana dia tu sibuk, kerana dia tu galik, nyembah dia tak boleh masuk dalam perang media perang. Dan semua tu insya-Allah taala. Saya nak sebut kat satu hadis ini, Nabi kata daripada Abu Hurairah, kenderaan kita kalau zaman Nabi ke unta atau kuda lah. Yang mana sebut Nabi kata al-khailu salasatun. Kuda kita ni ada 3 perkara semua. Kalau zaman lalu ingat kenderaan kita dah payanak kita tu. Kenal tak? Pahanak kita tu. Kenderaan yang dulu kuda. Makna kuda ni ada 3. Yang pertama, kuda yang membawa kepada kita tu dosa. Dosa ada kuda pun, dosa ada kereta pun. Dan juga yang kedua, kuda ni juga menyebab dia tu boleh melindung kita daripada api neraka di akhirat nanti. Anak kita tu. Dan yang ketiga, kuda kita juga ni dapat beri pahala kepada kita. Pasal mana kenderaan, ingat molek hari atas kenderaan tu. Bagi kenderaan atau kuda demon ini menyebab dia tu berdosa, jangan sama sekali bila dia ada kenderaan dia tu dia bahasa bangga, bahasa riak. Bahkan kenderaan dia ni beli untuk nak menetai agama Islam. Nak gimana? Buat benda tak molek, kata kita tak apa. Saya nak sebenarnya tipik. Ni kenderaan kita ingat molek. Ada lagu tu nah. Pakat nak pergi buat benda maksiat. Ambillah kereta amat tak ada apa.
riak lah, takabbur lah, bersemogoh lah dengan kereta dak ada tu. Ya sinar kelik. Kereta juta, ingat kereta ni membawa pada kita tu berdosa. Auzubillahi min zalik. Dan juga siapa yang ada kuda, kuda yang membawa pada dosa ni pernah berlaku masa Nabi dulu. Seorang sahabat Umayyah bin Khalaf, kita biasa dengar, dia duk gosok pada dia, duk gosok kuda dia, gosok, mandi juga, cuci juga. Tiba-tiba Nabi lalu, "Ya Muhammad, kuda ni akan bunuhmu. Dan pedaimu nak kecikaimu mati." Nabi kata, "La, bahkan aku akan bunuhmu." Nabi kata, "Ni kuda ni kenderaan untuk nak megah, untuk nak menetai agama Tuhan, ingat molek." Dan yang kedua, kenderaan ni juga, kuda ni juga akan dapat melindung kita tu daripada api neraka. Apabila kita naik dia, apabila kita duduk tadi dia, kita ingat kepada tuan kenderaan ni. Siapa? Allah. Tuhanlah yang wi mutu paidan kita ni, Tuhanlah yang wi kereta paidan kita ni. Ada takabur, tak ada riak, ada ingat kepada tuan yang wi ni, iaitu kenderaan ini. Ini dapat melindungi kita daripada api neraka. Ingat malam duk beli kereta 3 parti tu. Pas suti, pas suti tak cukup kereta, tukar juga. Ingat malam tu. Terjual gapo beli? Ingat malam kena ada lah. Dia boleh soal kita di akhirat esok di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kenderaan juga atau kuda kalau zaman Nabi dapat pahala. Boleh pahala. Dia beli kenderaan ni, beli kuda ni, dia tak tebuk perih tapi sui kepada orang. Harta ni bantu, sokong pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala kuda ni. Ambil kuda dia lah supaya tebik pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta harta dia, duit dia kepada Gaza, saudara kita yang duduk di Palestin tu, duduk susah dan sebagainya tu, untuk bantu dia, kuatkan dia, semangat pada dia untuk nak jaga agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenderaan lagu ni insya-Allah boleh pahala. Kenderaan lagu ni insya-Allah tak menjadi sia-sia, akan tunduk dia di akhirat nanti. Itulah sebagai tambahan. Sebab semua amalan baik yang kita buat tu, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Tuhan tak akan sia-sia, tak akan menjadi tak menjadi hilang, tak menjadi sia-sia apa saja amalan yang kita buat tu baik daripada Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha memperbaiki amalan dia. Itulah saja dua keratan ayat betul daripada Allah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Astagfirullah.